السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 30, baris 13 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan terkadang dikehendakinya dan tiada disuruh, seperti segala yang makruh dan yang haram, maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan. Oh, ni baca dah. Baca dah ni bawah dia tu. Maka tu. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman serta diketahui akan mereka itu tiada ia beriman. Ni dah baca dah, cuma baca balik jawapan tadi tu. Jawapan minggu lepas tak baca habis lagi. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, yang mana menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah iradat dengan suruhan Allah itu berbeza. Tidak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kata iradat Allah dengan suruhan Allah itu sama. Maka dengan sebab itulah mereka itu tersesat daripada jalanan yang sebenar. Bukan semua benda yang Allah Ta'ala kehendak itu Allah suruh, dan bukan semua benda yang Allah Ta'ala suruh itu Allah Ta'ala kehendak. Ni kalau orang belajar mantik ni dia panggil umum khusus min wajhillah. Tu macam cincin besi dengan cincin dan besi. Cincin dan besi, cincin tak semua daripada besi. Ada daripada plastik, daripada emas. Begitu juga besi. Besi bukan khusus buat untuk cincin. Bahkan besi itu ada yang besi untuk buat rumah, besi untuk cincin, besi untuk mutu, contohlah. Jadi tak semua cincin itu besi, dan tak semua besi itu cincin. Begitu juga tak semua kehendak Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala suruh, dan tak semua perkara yang Allah Ta'ala suruh itu berlaku kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila begitu, maka tumbiklah 4 perkara yang dulu kita sebut. Maka sekarang dia ada iskal, kemuskilan. Kalau dah tahu, dia kata, maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman serta yakni hal keadaan diketahui akan mereka itu manusialah, tiada ia mereka itu beriman. Jadi kan dalam pengetahuan Allah Ta'ala dah mereka ni akan beriman ataupun tidak.
Kenapa disuruh lagi beriman dalam Quran? Ataupun Nabi SAW kenapa disuruh lagi orang-orang musyrikin Mekah ni beriman? Sedangkan mereka ni memang sudah sejak azali Allah Ta'ala mengetahui tak akan beriman. Bahkan Nabi SAW maklum daripada Allah Ta'ala bagi tahu mereka ni tidak akan beriman. Mereka ni akan masuk ke dalam neraka Allah selama-lamanya kerana kekufuran mereka. Tapi sebab apa masih lagi Allah Ta'ala menyuruh sesuatu, disuruh berimanlah di sini, menyuruh beriman, tidak boleh kufur, wajib menjauhi kufur. Kenapa? Kalau dari sudut Nabi SAW ada dah jawapan dalam kitab Hasyiah As-Sawi karangan Al-Imam Al-Allamah As-Sawi Al-Maliki rahimahullah dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW tetap menyampaikan dakwah dari sudut keimanan ataupun dari sudut yang lain lah. Cuma yang khususnya keimanan lah kalau puak kafir Quraisy ni. Sebab dia belum beriman, jadi tidak perlu berdakwah dari sudut sembahyang puasa lagi sebab masih kafir. Jadi sebab apa Nabi SAW masih lagi berdakwah dalam keadaan Nabi SAW tahu dah daripada Allah Ta'ala dia itu akan kafir, dia itu akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jawapan Imam Sawi rahimahullahu ta'ala ialah kerana hikmah dia ialah kerana boleh jadi anak cucu mereka, keturunan mereka itu akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Abu Jahal tak beriman, Abu Lahab tak beriman, tapi mungkin anak cucu cicit dia itu di kalangan orang yang beriman. Maka sebab itulah Nabi SAW walaupun dia mengetahui tidak akan beriman kafir-kafir tersebut, kafir Quraisy ketika itu, tetap dia berdakwah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya anak cucu dia itu akan bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dari sudut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sudut Allah Ta'ala, kata Durusamin kita ni, kata kitab kita ni, dia kata jawabnya adalah faedah disuruh beriman ialah menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi bagi Allah Ta'ala. Nokta. Supaya kita dapat cok atau dapat tahu siapakah orang yang beriman, siapakah orang yang tak beriman. Macam mana kita nak dapat cok tu? Dengan Allah Ta'ala suruh beriman. Bila Allah Ta'ala suruh beriman, kita nampak zahir dia ingkar, tahu dah dia itu kafir, bukannya mukmin. Lepas tu kemudian ada suatu pok lagi zahir dia beriman dengan Allah Ta'ala. Ini kita boleh kategorikan sebagai mukmin, supaya mudah nak muamalat dan mudah nak kategorikan dia ni muslim ke kafir. Sebab dia ada hukum-hukum yang tersendiri dari sudut furuk dia dalam bab fiqh umpamanya. Pada bab orang mukmin dan orang kafir, hak mereka berbeza-beza. Itu dari sudut fiqh, dari sudut akidah, dari sudut dia itu akan masuk syurga ke neraka, dari sudut dosa pahala. Tu nak tu kan. Itu dia kata adalah faedah disuruh beriman itu ialah menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi bagi Allah Ta'ala supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan dia. Sebut pahala tabligh. Ini bagi Rasul lah. Ini bagi Nabi dan Rasul. Faedah untuk disuruh mereka itu beriman, pertamanya ialah untuk menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi baginya. Sebagai syariat, iaitu pensyariat. Pensyariat tu ada dua, ada syariat hakiki, ada syariat majazi. Syariat hakiki yang betul-betul mensyariatkan hukum-hukum ni Allah Ta'ala. Yang tidak betul-betul mensyariatkan hukum-hukum Allah Ta'ala ni, bahkan dengan wasilah dengan Allah Ta'ala, dengan jalan tengah melalui Allah Ta'ala, melalui wahyu, itu dipanggil sebagai Rasul. Rasul pun dia panggil syariat, pensyariat, tapi secara majazi, bukannya hakiki, bukannya hakikat dia Nabi dan Rasul itu pensyariat agama Islam, bukan. Tapi yang betul-betul pensyariat hakikinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul ni, Rasul pun pensyariat juga, tapi atas jalan wasilah, atas jalan pertengahan daripada wahyu Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain melalui wahyu yang diturunkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan dia akan perkara tersebut.
Pahala apa? Pahala tabligh. Nanti kita akan belajar sifat antara sifat Rasul yang mesti kita terima, mesti berlaku pada Rasul, ialah tabligh. Tabligh itu ialah tablighu ma umira bi tablighihi, iaitu menyampaikan perkara yang disuruh sampai. Sebab perkara yang disuruh sampai ni ada tiga. Mustahil pada akal, mustahil kita kata dia itu tidak akan menyampaikan apa yang disuruhkan Allah sampai. Tak, mustahil, tak akan berlaku begitu. Bahkan kalau berlaku hukumnya haram kerana dia khianat kepada Allah Ta'ala. Cuma tak akan berlaku lah. Cuma kalau berlaku dia suruh hukum haram lah. Tapi itu tak akan berlaku kerana Rasul itu maksum. Kemudian yang keduanya ialah menyampaikan perkara yang Allah Ta'ala larang sampai. Tablighu ma muni'a bi tablighihi, menyampaikan perkara yang dilarang untuk sampaikan. Memang untuk Nabi sahaja. Sebab itu hadis Nabi SAW atau kama qala, mafhumnya bila dia melihat sahabat Nabi SAW bergelak ketawa, maka Nabi SAW cakap apa? Mafhumnya ialah, kalau kamu tahu perkara yang aku tahu, niscaya kamu banyak menangis, tak banyak ketawa. Itu maksudnya apa yang Nabi dan Rasul tahu itu lebih banyak daripada apa yang disampaikan kepada umat, kepada sahabat dia. Dengan sebab hadis tersebut, para sahabat Nabi SAW pun tidaklah banyak ketawa, bahkan lepas pada tu banyak menangis. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu banyak menangis, tidak banyak ketawa. Itu isyarat kepada kata ada benda yang Nabi tahu yang tak menyampaikan perkara yang diberi pilihan pada Nabi dan Rasul ni untuk sampaikan. Nabi dan Rasul ni boleh sampai, Nabi dan Rasul ni tak mau sampai pun tak apa, diberi pilihan. Ini kadang-kadang berlaku pada sebahagian sahabat, tak ada pada sebahagian sahabat yang lain. Ada pada sebahagian sahabat, tak ada pada sebahagian sahabat yang lain. Ada hadis tu khusus untuk Abu Hurairah, bukan untuk orang lain. Ada sahabat, ada yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar saja, tak ada pada yang lain. Itu yang diberi pilihan kepada Nabi SAW. Kemudian jadi bila Nabi SAW menyampaikan perkara yang disuruh sampai, apa perkara yang disuruh sampai oleh Allah Ta'ala? Antaranya ialah keimanan, ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Itu wajib dan mestilah Rasul itu menyampaikan. Maka dia dapat pahala tabligh, walaupun orang tersebut tidak menerima dia. Walaupun puak kafir Quraisy itu menyiksa Nabi ke, menyiksa sahabat ke, pukul ke, ataupun menghina Nabi ke, mencaci Nabi ke, mensihir, menuduh sihir Nabi SAW ke, maka hal tu dia panggil mendapat pahala tabligh, walaupun orang tu menolak, pahala tetap dapat. Macam puak-puak tabligh kita ni lah yang menyampaikan suatu perkara yang baik pada kita, ajak sembahyang jemaah ke, ajak puasa ke, ajak buat benda baik ke, tiba-tiba kita tolak dia, kita tak terima, dia dapat pahala sebab dia dapat pahala menyampaikan sesuatu perkara yang baik walaupun kita tolak. Pahala tu tidak akan hilang, tetap akan dapat. Begitulah Rasul-Rasul, dia tetap mendapat tabligh, pahala tabligh meskipun ada orang yang menolaknya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa maksud dia? Tiada tanyakan perbuatannya perbuatan Allah, dan yakni padahal mereka itu manusialah yang tanyakan segala perbuatan mereka itu manusia. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu rahsia, kita tak tahu. Takdir Allah Ta'ala sejak azali sudah siap. Daripada sejak awal kita lahir sampailah kita masuk syurga, sampailah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Tapi kita tidak mengetahui apakah takdir Allah tersebut. Kita tidak mengetahui rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku semua sudah berlaku pada takdir dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau Allah Ta'ala takdirkan pada seseorang tu buat maksiat, lagu mana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya di akhirat, kenapa kamu takdirkan aku begini-begini, tak ada. Makhluk tidak ada hak untuk tanya Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti, kenapa kamu buat aku gini, tak ada. Bahkan wahum yus'alun, mereka lah akan ditanya, kenapa kamu pilih buat ni,
Kenapa kamu pilih untuk melaksanakan maksiat? Kenapa kamu pilih melaksanakan sembahyang? Pilih. Kenapa? Itu yang dikira dosa pahala. Sebab tu perbuatan kita ni terbahagi pada dua. Pertamanya dipanggil sebagai perbuatan ittirari. Yang kedua dipanggil sebagai perbuatan ikhtiari. Ittirari ni kita tak usaha, kita tak ada kehendak, tapi berlaku. Perbuatan kita ni tak ada kehendak pun, tapi berlaku. Contohnya jatuh tangga, berdebuk jatuh. Ada orang kehendak nak jatuh tangga, tak ada. Terjatuh bangunan daripada tingkat 15. Ada orang nak jatuh bangunan, kecuali kalau dia nak bunuh diri lah. Ni hak ghalib adatnya tak ada lah, tak ada kemahuan pun nak terjun daripada tingkat 15. Tapi tiba-tiba terpeleak lagu mana tu jatuh. Jadi kita tak kehendak untuk jatuhkan diri daripada tingkat 15, tapi dengan kehendak Allah dan kuasa Allah Ta'ala tetap berlaku. Itu dia panggil perbuatan juga, perbuatan ittirari. Setiap perbuatan ittirari tidak akan berlaku padanya dosa dan tidak akan berlaku padanya pahala. Adapun perbuatan ikhtiari, perbuatan yang ada kehendak kita, yang boleh kita kehendak. Kita nak makan, ikhtiari lah tu. Jadi kena ada, bila perbuatan ikhtiari maka berkait dengan dosa pahala. Jadi makan tersebut ikhtiar tak? Kita usaha nak makan, maka perlu makan makanan yang halal supaya tidak terjatuh dalam haram. Tidak makan makanan yang haram, tidak makan makanan yang syubhat, sebab kita sengaja makan tu. Kita makan, kita beli, kita makan suap ke mulut tu ikhtiari. Kita kehendak nak makan. Bila kehendak pilih nak makan, matikan pahala dan dosa seseorang kalau dia itu masih kanak-kanak, kalau dia itu orang gila, kalau dia itu masih tidur. Sebab apa? Sebab mereka ni dalam keadaan tidak layak dipanggil sebagai mukallaf. Benda buruk ke, benda baik ke, tak ada dosa, tak ada pahala. Dia masuk syurga gitulah kalau mati dalam keadaan gila itu. Sejak lahir gila sampailah mati, wal'iyadzubillah, maka dia masuk syurga sebab dia bukan ahlul mukallaf. Begitu juga budak-budak daripada kecil, tak sampai balik lagi meninggal dah. Tu pun tak ada dosa, tak ada pahala. Dia masuk syurga, kecuali kalau dia buat ibadat. Kanak-kanak mumayyiz kalau buat ibadat sah pahala dia, sah ibadat dia, dan dia dapat pahala lah. Kalau kanak-kanak yang tidak mumayyiz, dia tidak sah ibadat dia. Sebab tidak mumayyiz ni dia tak reti apa lagi. Kalau mumayyiz ni dia reti. Maka kalau dia buat ibadat sembahyang ke puasa, dia dapat pahala. Cuma tidak wajib atas dia sebab dia belum baligh. Kemudian orang yang tidur selepas dia bangun. Orang yang tidur, tengah-tengah tidur dia bunuh orang. Dari sudut diat kenalah diat, tapi dosa tak? Tak dosa. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan pembunuhan tersebut tanpa dia ada akal ketika itu, iaitu dia tidur. Mamal ke mana tahu, dia pitika orang mati sungguh. Dia bangun-bangun baru sedar, loh aku tu bunuh orang. Jadi itu tak dosa, tapi kena diat lah. Adalah pembahasan jinayat tu kena diat sekian-sekian. Berapa diat yang kena perlu diberikan dan dibayarkan pada ahli keluarga. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka adalah bagi iradat berkehendak itu ada apa? 3 ta'alluq. Dia bahas ta'alluq pula. Jadi ta'alluq ni kita ulang sekali lagi. Ta'alluq itu ialah fungsi. Maknanya ialah secara mudahnya fungsi ataupun kerja dia. Macam kita lah. Kalau macam kita ni, kerja kita ni contohnya pasien jalan, maka kita bukan pasien terbang. Jadi kita ni bukan jenis terbang. Kalau burung jenis terbang. Jadi tugas kita ni bukan terbang lah. Tugas kita ni boleh buat kerja berjalan, boleh berlari, boleh menukang. Tu boleh lah. Bukan kerja kita, bukan passion kita terbang, bukan. Maka begitu jugalah setiap sifat Allah Ta'ala, dia ada fungsi dia, dia ada kerja dia. Maka apakah kerja kudrat? Dia terbahagi kepada 3. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, pertamanya tanjizi hadis. Ni kaedah ni dia panggil istilah bahasa Arab. Bahasa Melayu mudahnya tanjizi ni makna lulus. Hadis ni barulah. Tanjizi ni makna lulus, hadis ni baru. Jadi kalau gabung baru berlaku. Baru berlaku lah. Tanjizi berlaku. Ataupun lulus. Hadis ni baru. Jadi baru lulus, baru berlaku. Ni tanjizi hadis. Dia kata ta'alluq pertama dia tanjizi hadis. Cuma kalau kita belajar kitab yang mu'tamad, kitab kecil sikit,
Dia tak ada lah tanjizi hadis bagi iradat ni. Atas pandangan mu'tamad tidak ada tanjizi hadis bagi iradat, kerana dia lebih kurang sama dengan tanjizi hadis kudrat. Sebab apa? Sebab takut orang salah faham gini. Tanjizi hadis iradat mana Allah Ta'ala seolah-olah baru kehendak. Sebab kita kata tanjizi hadis tu baru berlaku. Jadi bila kita kata iradat Allah Ta'ala itu tanjizi hadis, makna kehendak Allah baru berlaku. Begitu ke? Tak betul. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukannya baru kehendak, bahkan sejak azali lagi sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendak. Sebab itu para ulama yang pandangan mu'tamad, para ulama muhaqqiqin tidak setuju untuk menisbahkan tanjizi hadis bagi iradat, kerana seolah-olah dia itu pertamanya sama macam tanjizi hadis kudrat, kerana dia itu meluluskan, mengadakan perkara tersebut. Mengadakan perkara tersebut. Lagi pula yang kedua itu memberi kesamaran pada kita, takut-takut kita faham baru Allah Ta'ala kehendak. Seolah-olah Allah Ta'ala pun baru tahu, Allah pun baru kehendak. Oh, tak boleh itu. Sebab iradat ini kita kena faham dia bersangkut paut dengan ilmu Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala dia bersangkut paut dengan iradat Allah Ta'ala. Iradat Allah Ta'ala bersangkut paut dengan ilmu Allah Ta'ala. Dia gitu. Itu nak faham ke akal kita lah, nak faham tertib itu. Dari sudut nisbah Allah Ta'ala semua qadim belaka, tidak ada tertib gitu. Ini nak bagi faham kita. Seseorang kalau nak buat sesuatu mesti dia ada kehendak. Contoh kita bagi contoh Milo Ais. Milo Ais, dia nak buat Milo Ais, mestilah dia itu ada kehendak nak minum Milo Ais. Kalau tidak dia tak buat lah. Dan kalau dia nak buat Milo Ais, mesti dia kena tahu Milo Ais tu apa. Kalau dia tak tahu Milo Ais tu apa, boleh kehendak tak? Tak boleh. Contoh kita kata, kita ni tak tahu wujudnya makanan namanya burger. Boleh tak kita kehendak nak burger? Tak boleh, sebab kita tak tahu. Oh, ada makan namanya burger, kita tak tahu. Jadi bila tak tahu burger tu satu makanan, boleh tak kita kehendak nak makan? Tak ada lah. Tapi kalau kita tahu, oh burger ni makanan sekian-sekian, kita boleh kehendak, boleh tak kehendak. Kita boleh nak makan, boleh tak makan. Lepas tu kita pun kehendak nak makan, kita pun pi belilah. Pi beli itulah dengan kudrat. Makan itulah dengan kudrat. Kita angkat tangan kita masuk dalam mulut dengan kudrat tu. Selepas sudah ada ilmu, tahu burger tu apa, kita kehendak nak makan dan berlaku dah dengan kudrat kita. Begitulah Allah SWT. Bila kita kata Allah SWT mencipta alam, baru berlaku tak? Baru berlaku. Tu tanjizi hadis bagi kudrat. Kemudian macam mana kalau nak faham tanjizi hadis iradat? Kalau ulama tolak kata tanjizi hadis ni tak perlu. Cara nak faham dia ialah begini, iaitu tanjizi hadis iradat bukan maksud dia Allah baru kehendak, tapi maksud dia perkara yang berlaku itu kehendak Allah pun situ seperti mana kehendak Allah sejak azali. Itu baru betul. Jangan kata sejak azali Allah Ta'ala tetap dah A ni tetap A, lepas tu Allah Ta'ala tukar pula waktu sekarang ni dengan iradat B. Tak boleh. Dia tak boleh berbeza. Ada penceramah-penceramah ataupun orang-orang yang mengajar kata Allah Ta'ala itu kan maha berkehendak. Dia buat marilah dalil Al-Quran. 400 dalil pun ada, dia buat mari. Dia buat marilah dalil Quran, dalil hadis, pumpang. Tak apalah dalil tu. Dalil tu dalil lah. Dalil tu betul, faham tak betul. Sebab tu dalam kaedah dalil ni dia ada dalil, dia ada madlul, dia ada dilalah. Tu mantik lah kau. Dia ada dalil, dia ada madlul, dia ada dilalah. Contoh nak faham mudahnya kita ni. Balik sehari kita nampak asap. Asap berkepul-kepul di satu rumah. Asap tu dalil. Dalil bagi apa? Dalil bagi kata api tu ada. Sebab asap tu muncul kebiasaannya daripada api. Jadi api tu madlul, benda yang kita dapat faham. Dalilnya mana? Petunjuk dia. Dalil ni petunjuk lah. Petunjuk kata ada api tu kat mana? Asap tu. Asap, api, kalau kita faham asap dan api, faham apa dia? Faham terbakar. Terbakar tu dilalah benda yang kita faham. Jadi petunjuk api itu menunjuk kepada petunjuk asap tu petunjuk kepada sabitnya ada api. Kemudian bila ada api dan asap, maka kita faham ada berlaku kebakaran. Tu contohlah tu. Itu contoh. Jadi kalau orang menukilkan dalil Quran dan hadis semata-mata, adakah betul, mesti betul dia punya kefahaman dia? Belum tentu.
Contoh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Oh, kita pun kata Allah Ta'ala boleh buat Tuhan lain lah. Allah Ta'ala boleh buat isteri dia lah. Allah Ta'ala boleh buat anak dia lah. Sebab wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tu umum. Apa dia tiap-tiap sesuatu? Boleh jadi hamba, boleh jadi malaikat, boleh jadi syaitan, jin, isteri Tuhan, anak Tuhan, adik-beradik Tuhan. Boleh belaka Allah Ta'ala buat. Dah. Kita faham wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in tu ay syai'in mumkinin. Sesuatu yang harus pada akal, boleh ada, boleh tiada. Takdir begitu. Bukannya syai'in, kullu syai'in haqiqatan. Bukan setiap sesuatu secara hakikat. Benda wajib pada akal pun Allah boleh buat. Benda mustahil pada akal pun Allah boleh buat. Benda harus pada akal pun Allah boleh buat. Tak boleh. Jadi wallahu ala kulli syai'in qadir, yakni wallahu ala kulli syai'in mumkinin. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang bersifat mungkin, bersifat harus pada akal. Dia ni boleh ada, boleh tiada. Siapa tu? Makhluk. Tu betul. Itu juga kehendak Allah Ta'ala. Bila kita nak bahas tanjizi hadis, ialah perkara yang baru kehendak Allah itu sama dengan kehendak Allah sejak azali. Tak ubah sikit habuk pun. Jadi tak betul lah orang yang kata Allah Ta'ala itu boleh mengubahkan kehendak dia, kerana Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha berkehendak dengan dalil-dalil yang dinukilkan daripada Al-Quran dan hadis secara zahir. Bahkan iktikad yang sebegitu boleh bahaya akidah dia, kerana dia akan melazimi sifat ilmu Allah Ta'ala. Adakah ilmu Allah Ta'ala itu baru? Allah Ta'ala baru mengetahui dia nak buat sekian-sekian, baru Allah Ta'ala kehendak begitu? Bahaya. Kerana dalam sifat ilmu Allah Ta'ala ada satu saja takluk, namanya tanjizi qadim. Sejak azali Allah Ta'ala tahu secara tafsil, terperinci, seko-seko. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala jahil. Sama ada perkara tersebut benda yang umum ataupun benda yang khusus. Benda yang umum contohnya pantai, pokok, Allah Ta'ala tahu. Benda yang khusus contohnya pantai tu ombak dia berapa kali akan berombak. Pasir di pantai tu berapa butir pasir di pantai tu jembar contohnya. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Tu perkara khusus, benda halus. Kalau pasir di pantai, Allah pun tahu. Butir pasir di pantai berapa pun Allah Ta'ala tahu. Tu dia panggil ilmu Allah Ta'ala tu tafsili, betul-betul terperinci. Dan itu sejak azali. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah mengetahui sejak azali benda terperinci, makna sejak azali Allah sudah tahu kita nak buat apa, kita nak amal apa, kita nak buat jahat ke nak buat baik, semua tahu belaka dah. Maka Allah Ta'ala pun kehendak dia azali. Bukannya Allah Ta'ala baru kehendak. Kalau baru kehendak, mana ilmu Allah Ta'ala dulu tak tahu, lepas tu baru tahu loh dia beramal baik punya. Tu Allah Ta'ala nak tengoklah dia ni beramal baik ke tidak. Kalau beramal baik, baru aku angkatkan dia punya dia punya panjang umur. Bukan gitu. Bukan faham gitu. Perubahan panjang umur ataupun tidak dengan sebab ketaatan yang dia buat telah Allah Ta'ala maklum dan kehendak sejak azali. Yang perubahan takdir itu berlaku di Lauh Mahfuz sahaja. Di ilmu Allah dan kehendak Allah tak berlaku perubahan, kerana itu berlaku sejak azali. Adapun pengetahuan malaikat, catatan Lauh Mahfuz dengan kalamnya, itu barulah berubah, tak apalah, itu makhluk. Tapi dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan kehendak Allah, sudah set dan tahu dah dia ni akan buat apa, dia buat baik bila, sebab buat baik ni lah akan angkatkan umur dia, dia hubungkan silaturahim lah akan meningkat umur dia, dia akan mati bila. Semua tahu dah, maklum. Bukannya Allah Ta'ala baru mengetahui, baru kehendakkan. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, pertamanya tanjizi hadis, dan iaitu tanjizi hadis menentukan ketika diadakan dan diadamkan. Yakni menentukan sesuatu ketika sesuatu itu diadakan ataupun ketika sesuatu itu ditiadakan. Kita inilah contoh, kita lahir 1996, Allah Ta'ala pun tentu waktu itu. Adakah baru tentu? Tak. Tentu waktu itu dengan makna sudah tentu ketika sejak azali. Sekarang ni baru berlaku ketentuan Allah tersebut. Ketentuan Allah pada 1996 dia akan lahir itu berlaku seperti mana Allah Ta'ala kehendak sejak azali. Bukannya sejak azali Allah Ta'ala kehendak 1990 dia lahir, lepas tu Allah pun berubah.
berubah kehendak kata, tak maulah 1990, 1996 lah. Bukan itu. Itu bukannya Allah Ta'ala. Itu bukannya Allah Ta'ala. Itu makhluk. Makhluk tak apalah berubah fikiran. Allah Ta'ala bukan gitu. Kita punya ilmu tidak muhit, tidak meliputi segala sesuatu, maka kita jahil. Allah Ta'ala bukan jahil. Allah Ta'ala tahu belaka, maka Allah Ta'ala pun kehendak belaka dah sejak azali. Noktah. Kemudian yang kedua, saluhi qadim. Saluhi mana? Boleh padan patut. Boleh padan batu. Boleh padan batu ni mana belum tentu berlaku. Tu maksud dia. Qadim mana? Azali lah. Contoh kita kata, saya itu boleh buat rumah. Boleh tu tak mesti berlaku. Saya boleh dah buat rumah. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab ada keterat. Ada iradat, ada kehendak saya nak buat rumah, tapi tak buat lagi lah. Tak buat lagi ni, boleh tak buat? Boleh buat, tapi tak buat lagi, belum tentu buat. Saya boleh sekarang ni nak makan nasi arak. Boleh tak? Boleh, adakah mesti berlaku? Tak. Boleh jadi dia itu boleh makan nasi arak, tapi kehendak dia nak makan nasi itik. Ataupun dia tu nak makan nasi arak dan memang sungguh dia makan nasi arak pun boleh berlaku. Jadi boleh ni makna belum tentu berlaku gitu, tapi boleh saja. Boleh saja Allah Ta'ala nak tetapkan kita ni lahir di Brunei. Boleh saja Allah Ta'ala nak letakkan kita lahir di Indonesia, di Malaysia, di Nigeria, di Brazil, di Qatar. Semua boleh. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala tak tentu begitu. Allah Ta'ala tentu kita lahir di Malaysia. Hak tu yang nombor 3 sekali dia panggil tanjizi qadim. Hak ni saluhi qadim. Apa dia? Dan iaitu saluhi qadim, keadaan Allah Ta'ala pada azali itu patut bagi menentukan. Patut dan boleh sejak azali Allah Ta'ala tentu. Patut bukannya mesti berlaku. Patut boleh padan. Boleh Allah Ta'ala nak kita ni hitam, boleh Allah Ta'ala nak kita ni putih, merah, hijau, boleh, tapi tak berlaku. Berlakunya orang tu kulit dia hitam contohnya. Maka itu dia panggil ketentuan Allah tanjizi qadim, kalau tentu dah hitam. Tapi kalau dari sudut bolehnya Allah Ta'ala tetapkan color muka dia tu, boleh belaka, hijau boleh, merah boleh, semua boleh. Tapi Allah Ta'ala tak tetapkan merah, warnakan hitam kulit itu, tu khusus, tu dia panggil tanjizi qadim. Tu yang kata ketiganya tanjizi qadim. Itu menyengaja Allah Ta'ala. Menyengaja mana? Berkehendaklah. Pada azali kelakuan yang ada ia atas yang mungkin pada barang yang sentiasa wujud barang, atau adamnya yakni tiada barang. Kalau tanjizi qadim ialah Allah Ta'ala berkehendak atas perkara mungkin tersebut, perkara yang boleh berlaku atas dia. Kita ni perkara mungkin lah, perkara yang boleh ada, boleh tiada. Kita ni mungkin, sebab kita ni boleh ada, boleh tiada. Dan perkara yang boleh ada, boleh tiada ni juga Allah Ta'ala tentu secara khusus benda yang patut mungkin bagi dia. Contoh antara ada dengan tiada. Boleh tak bagi kita? Boleh. Boleh kita ni ada, boleh kita ni tiada. Itu dia panggil saluhi qadim. Allah pun tentu sejak azali juga dia itu ada, maka ternafi tiada. Allah Ta'ala menentukan kita ni boleh lahir pada pukul 12 pagi, boleh lahir pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, sampailah 11 malam, boleh berlaku. Itu saluhi qadim. Tapi Allah Ta'ala tentu sejak azali secara khusus kita itu lahir pada pukul 2 petang, maka ternafilah jam selain pada 2 petang. Allah Ta'ala tentu dah kita ni berada di Terengganu, tapi boleh jadi Allah Ta'ala sejak azali Allah Ta'ala boleh je Allah Ta'ala letakkan kita ni lahir di Terengganu, Kelantan, Perlis, semua boleh. Itu saluhi qadim. Allah Ta'ala pun menentu sejak azali secara khusus kita akan lahir di Terengganu. Maka itu dia panggil tanjizi qadim. Gitu mudah ya, tak payah pun. Saluhi qadim, tanjizi qadim, dua-dua ni qadim belaka, azali. Cuma bezanya ialah saluhi ni makna Allah boleh belaka, tapi belum tentu Allah Ta'ala tentu gitu. Boleh saja. Boleh kita ni sejak azali Allah Ta'ala nak adakan kita, boleh.
sejak azali Allah Ta'ala tak mau mengadakan kita? Boleh sejak azali kita ni Allah Ta'ala tetapkan kita ni akan lahir dalam keadaan sempurna. Boleh Allah Ta'ala lahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Boleh. Dan sejak azali juga Allah Ta'ala tentu secara khusus kita ni sempurna. Kita ni akan ada. Kita ni lahir Terengganu. Kita ni lahir pada pukul 2 petang. Kita ni. Secara khusus tu tanjizi qadim. Tu kerja iradat. Itu tugas iradat. Bukan tugas sifat yang lain. Bukan. Tugas dia tu ya, khusus. Sebab tu nama ta'aluk dia panggil ta'aluk takhsis. Ta'aluk menentukan ataupun taksir, memberi bekas. Kerana kudrat tidak akan boleh beri bekas kalau Allah Ta'ala tak kehendak. Kudrat tidak boleh mengadakan kita kalau Allah Ta'ala tak kehendak untuk mengadakan kita. Maksud kudrat mengadakan kita ni, ini dia panggil cakapan majas lah, cakapan mudah-mudah. Kalau ikutkan tak boleh cakap itu. Kena cakap zat Allah Ta'ala yang bersifat kudrat lah yang menciptakan kita. Ni sebab kita ni bahas bab sifat, kita kata gitulah. Tu dia panggil bahasa tajawuzan, dia panggil bahasa bermudah-mudah, tasamuh, mudah-mudah cakap ya. Kalau orang serius sikit dia akan kritik lah. Bukan kudrat Allah yang bersifat dengan kudrat. Betul lah. Cuma kita duk bahas sekarang ni sifat, kita sebut sifat sajalah. Kali percaya habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka adalah kudrat dan iradat itu ta'aluk pada satu hukum akal jua, iaitu hukum akal satu tu yang jaiznya, yakni perkara yang harus pada akal sahaja. Iradat dengan kudrat ni adik-beradik dari sudut tempat ta'aluk. Tempat ta'aluk iradat perkara yang harus pada akal, tempat ta'aluk kudrat perkara yang harus pada akal. Cuma beza sikit saja. Beza dari sudut ta'aluk dia. Kudrat tu hanya ada ta'aluk tanjizi hadis dengan soluhi qadim saja. Dengan makna soluhi qadim tu sejak azali Allah Ta'ala sudah bersifat dengan sifat berkuasa. Dengan makna Allah Ta'ala itu boleh dah sejak azali dah ada kebolehan untuk cipta makhluk. Cuma tak cipta lagi sebab itu waktu azali. Kebolehan tu sudah ada. Macam kita, kudrat kita sudah ada kebolehan untuk buat rumah, tapi kita tak buat lagi. Itu soluhi qadim. Dan tanjizi hadis, Allah Ta'ala pun mentanjiskan, meluluskan, melaksanakan makhluk tersebut, mengadakan makhluk tersebut, meniadakan makhluk tersebut dengan sungguh. Tu dia panggil tanjizi hadis. Kita pun buat rumah sungguh. Iradat pula dia ada dua menurut pandangan mu'tamad, iaitu soluhi qadim, tanjizi qadim. Mudah. Soluhi qadim makna Allah Ta'ala boleh menetap, boleh berlaku. Tanjizi qadim Allah Ta'ala tetap secara khusus kita ni bagaimana. Adapun atas pandangan yang mengatakan tanjizi hadis itu, dia itu selari dengan apa yang kehendak Allah sejak azali. Itu saja. Jadi adik-beradiklah antara iradat Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu dia kata apa? Habis dah sifat iradat, masuk sifat baru pula. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Sembilannya ialah ilmu. Ilmu tu bahasa Arab, asal daripada alima ya'lamu ilman, iaitu apa? Asalnya mengetahuilah. Kalau terjemah masdar, mengetahuilah. Tapi maksud dia bukan mengetahui di sini. Maka dia kata makna ilmu itu mengetahui. Mengetahui makna tu dengan makna terjemah, erti. Ilmu makna dengan makna erti. Kerana erti itu terjemahan antara satu logat, satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam sifat ma'ani, bukannya kita nak membahaskan sifatul fi'li, sifat perbuatan Allah, bukan. Mengetahui itu sifat perbuatan Tuhan, bukannya sifat ma'ani Tuhan. Sebab yang kita nak bahas sifat ma'ani ni sifatul zat, sifat yang ada di zat. Mengetahui bukan ada, mengetahui ni faham. Jadi apakah yang nak dibahaskan sifat ma'ani? Sifat yang ada. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala.
satu sifat yang jenis ada, yang qadim, yang ada di zat Tuhan. Jadi mengetahui bukan ada di zat suatu, tak ada. Mengetahui apa? Berkuasa tak ada di zat Tuhan. Berkehendak tak ada di zat Tuhan. Yang adanya kudrat, maknanya berkuasa. Yang adanya iradat, berkehendak. Yang adanya ilmu, pengetahuan. Itu adalah di zat Tuhan. Dengan sifat ilmu lah Allah mengetahui. Dengan sifat kudratlah Allah berkuasa. Dengan sifat berkehendaklah Allah berkehendak. Tu betul. Jadi berkehendak, berkuasa, mengetahui itu bukan sifat zat, tapi sifat yang menunjukkan perbuatan Tuhan. Jadi sifat yang menunjukkan perbuatan Tuhan bukan nak dibahaskan dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani nak bahas khusus tentang sifat yang sabit dan ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Wan Ismail Al-Fatani dalam kitab Baquratul Amani, Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Jabi Al-Fatani dalam kitab Umdatul Talib Syarah Faridatil Faraid, dia terjemah sifat ma'ani itu dengan dia ulama Jawi dulu tak betul ke bila terjemah berkuasa, berkehendak, mengetahui? Tak betul, bukan tak betul sungguh dah. Kita kena tanggunglah, kita kena jadi pensyarah dia, kena jelaskan apa yang dimaksudkan oleh musannif. Kerana apabila dia takrifkan ilmu, dia takrifkan kudrat, iradat dan sebagainya dalam sifat ma'ani, itu merujuk pada satu sifat. Mengetahui bukan satu sifat. Mengetahui Allah banyak, pengetahuan Allah satu, mengetahui Allah banyak. Berkuasa Allah satu, berkuasa Allah banyak. Berkehendak Allah satu, berkehendak Allah itu banyak. Sebab apa? Sebab kalau orang terjemah berkehendak, mengetahui, berkuasa, kalau dia faham zahir begitu, maka dia akan sekat dalam bab wahdaniyah, esa pada sifat. Sebab dalam esa dalam sifat ni dia kata Allah Ta'ala itu satu sifat. Dengan mana kudrat Allah satu, iradat satu, ilmu satu. Bila kata kehendak Allah bukan satu, berkehendak, berkuasa, mengetahui banyak. Yang satunya kudrat, iradat, ilmu. Itulah yang diterjemahkan Syekh Wan Ismail dengan berkuasa, berkehendak dan pengetahuan. Bukannya untuk mengatakan ulama Melayu dulu salah, tak, untuk mentransformasikan bahasa yang lebih tepat dengan fahaman bahasa Arab yang sebenar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.